Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Anda bersama saya, Sahih Samsudin, dalam Bual Konti. Kami bersiaran setiap hari Sabtu 10.30 malam. Baik, seperti anda sedia maklum, sekarang ni sedang berlangsungnya Sukan Malaysia ke-20, Sukma ke-20. Hari ini merupakan hari terakhir Sukma ke-20. Jadi, saya nak bawakan satu topik yang sangat menarik, di mana topik pada malam ini ialah untuk mengilap potensi atlet kita. Jadi bersama saya dua orang tetamu yang sangat istimewa. Dan juga Assalamualaikum Encik Suradi. Waalaikumsalam. Dan juga tetamu kedua saya, Ho Ying, pemain pimpong negara, di mana beliau telah memenangi pingat emas pada Sukan Sukma pada tahun 2013. Halo Ho Ying. Halo. Ya, saya Ho Ying. Soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada Encik Suradi, memandangkan ini adalah sukan peringkat kebangsaan yang pertama yang dianjurkan selepas pasca pandemik COVID-19, sebagai penganjur, bagaimana Encik Suradi melihat kelancaran dan juga bagaimana kejohanan ni berlangsung sepanjang tempoh ni? Terima kasih Sahin dan rakan saya Ho Ying. Sebenarnya apabila yang bawa menteri dan juga kabinet memutuskan bahawa Majlis Sukan Negara akan menganjurkan Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022 ni, kita merasakan bahawa ia merupakan satu penghormatan, walaupun ianya diberikan dalam jangka waktu yang amat singkat, 100 hari lebih kan, tapi kami take up the challenge dan kita mula menjalankan segala usaha untuk memastikan perancangan ke arah menjayakan Sukan Malaysia ini. Tapi kita bernasib baik kerana kita mendapat kerjasama daripada stakeholders seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan, dan kita mendapat juga satu kerjasama yang amat erat daripada Kementerian Kesihatan untuk memastikan bahawa Sukan Malaysia kali ini adalah diminimumkan dari segi jangkitan COVID-19. Dan berdasarkan kepada kerjasama yang begitu baik ni, akhirnya kami membuat keputusan kita merancang untuk memastikan bahawa Sukan Malaysia ini perlu diadakan kerana atlet dah lama sangat menunggu daripada pandemik dulu kan. Yes, betul. 4 years plus, 4 tahun lebih mereka berlatih dan menunggu. Dan inilah peluang untuk mereka melibatkan diri, menunjukkan kebolehan mereka dan memastikan bahawa tamasya ini akan dapat berjalan dengan begitu baik sekali. Alhamdulillah ianya terlaksana. Baik, saya Sahih pun difahamkan banyak juga rekod yang berjaya dipecahkan pada Sukma kali ini, Encik Suradi. Ya, memang banyak rekod yang berjaya dipecahkan, terutama dalam acara olahraga, dalam acara angkat berat. Dan kita melihat begitu banyak atlet-atlet muda kita yang bukan sahaja mencipta rekod dalam Sukma yang telah mereka ceburi dahulu, tetapi ada juga atlet yang pertama kali menceburi Sukma dan telah berjaya mencipta rekod. So bagi kami ini adalah merupakan satu petanda yang baik. Itu menunjukkan bahawa banyak ramai atlet dalam sukan-sukan yang kita tak jangka tiba-tiba menyerlah dalam Sukan Malaysia kali ini. Dan ia menunjukkan bahawa sebenarnya bakat-bakat itu tidak berhenti di situ saja. Ramai lagi bakat-bakat muda yang akan terus dilahirkan. Satu perkara yang saya rasa Sahin dan Ho Ying mungkin sedia maklum bahawa kalau kita lihat dalam Sukan Malaysia, kemungkinan besar rakyat hanya melihat kepada pemenang pingat emas. Tetapi bagi kami dan juga persatuan Majlis Sukan Negara, kita juga melihat potensi mereka yang berada di tempat kedua, ketiga, dan bagaimana walaupun dia berada di tempat kedua dan ketiga, tetapi sekiranya dia memperbarui pencapaian dia jika dibandingkan dengan pencapaian yang lalu, maka Majlis Sukan Negara akan mengambil perkara itu sebagai perkara yang memberangsangkan untuk kita terus melatih mereka supaya mereka akan satu hari nanti dapat mewakili negara macam mana Ho Ying dulu kan, pada tahun 2013, pada hampir 10 tahun selepas itu berjaya mengharumkan nama negara di peringkat yang lebih tinggi di Sukan Commonwealth yang kita tak sangka. Mungkin sebahagian rakyat Malaysia tak sangka, dan Alhamdulillah ia berlaku walaupun ia mengambil masa yang agak panjang. Saya difahamkan Ho Ying dapat pingat emas pada Sukma tahun 2013. Kalau kita imbas kembali pada tahun 2013 tu, bagaimana Ho Ying mula berkecimpung dalam arena pimpong? Bagaimana dapat dorongan daripada keluarga ataupun minat sendiri? Macam mana platform daripada dapat sampai wakil negeri Johor untuk Sukma tu? Okay, actually for me,
kalau cakap untuk sukan pingpong ini, at first bukan saya punya hobi. Cakap betul. Ini actually is my dad. My dad like it. Oh, bapak Hoying. Ya, bapak suka pingpong, and then masa saya kecil dari umur 6 tahun, and then bapak saya beli itu pingpong table, and then bukan real table, it's like a Budak-budak punya mainan papan sahaja. So bapak saya beli itu papan, and then bagi saya racket, and just try for me practice. And then dia rasa macam I ada skill, macam ada talent sikit, macam boleh dapat itu bola. So dia hari-hari swasta, hari-hari train saya. So I start dari 6.5 years old at first, and then I just train for 6 months, and after that I go for the first competition, and then I pun umur 7 kena main semua umur 10, 11, 12. Maksudnya dia tak ikut kategori umur. Yes, tak kira. Dia macam primary school. Primary school. Yep. Jadi ketinggian Hoying masa tu macam mana dengan atlet yang berumur 10 tahun, 12 tahun? Mesti kalah. Maksudnya dia boleh lawan dengan atlet darjah 6. Darjah 6 betul lah. Itu times sebab I pun tak tahu first time. So I pun tak tahu. Tapi bapak saya kan dia tahu sikit. So dia macam rasa even I kalah tapi I boleh main sikit. So macam bapak saya tak ada give up saya lah. So dia continue train saya. So another few months later I competition for the primary school again, and then I masuk itu final lah. Lawan sama itu umur 12 punya itu player. Okey, mungkin penonton ingin tahu sekolah mana Hoying belajar dulu di Johor? I actually berasal dari Pontian. So saya punya primary school ada di Pontian Shuming. Pontian Shuming, okey. Yes. So time tu I kalah, tak ada champion tapi first medal. First medal, kira maksudnya podium jugalah. First medal. So tapi for just school lah. So after dapat itu school, I boleh represent school untuk main itu daerah lah. Nak tahu, mungkin sebab ada penonton-penonton yang masih usia muda ni, dia tengok macam Hoying ni dah menang pingat emas ni. Jadi macam mana, platform macam mana, cara dia jalan untuk ke Sukma tu. Sebab ramai juga budak-budak yang tak tahu. Jadi kalau dapat sedikit info daripada Hoying, sangat membantu mereka. Mungkin So in the same year, umur 8, I pun juga main itu national. National tapi bukan open. National yang under 10 years old punya competition. So time tu I pergi, I kalah. Tapi time tu macam I step by step naik. Bapak saya pun macam dapat itu motivate untuk training saya. Mana bapak Hoying sendiri pemain pingpong juga? Actually dia bukan professional player, tapi dia ada itu hati, dia suka belajar dari internet ke apa-apa. Semangat dia nak bagi Hoying jaya tu. Sanggup dia belajar daripada internet, betul? Umur 12 I ada dapat itu invitation letter dari sports school, Bukit Jalil Sports School. So time tu bapak fikir I masih kecil lagi sebab umur 12 saja. And then bapak ada tanya saya nak datang KL and then join itu sports school for the next year umur 13. Tanya saya. So I fikir kalau I datang macam tak ada kawan, feel so lonely. Betul lah, faham. Mestilah daripada Johor nak datang ke Bukit Jalil kan? Yes. So time tu I reject datang KL join the sports school. But then another year, masa saya umur 13, I dapat itu surat lagi. Itu dari nampaknya sekolah sukan tu betul-betul tekad nak dapatkan Hoying tu. Selagi tak dapat, tak berputus asa, kena dapat juga Hoying ni. Potensi ni. Ini dah nampak ni bakal harumkan nama negara. Betul. Yeah. I think for the Sukma, I start join is umur 16. 16 tahun. Yes, 16 tahun. So for the umur 16, I join the first Sukma. For single event, I masuk sampai semi-final. Dah bagus. Semi-final. And then yang the last one, another 2 years is umur 18. So I play
the second and also my last one lah, my last Sukma. So time tu I success dapat champion. So Tanya. so bapak saya pun macam, sebab I macam selalu dapat silver macam sama champion tak ada, itu luck dapat. So itu is my first macam big competition for the country. So I dapat the champion. So I macam kasih dapat itu motivate sendiri. So macam ada itu hati, itu rasa nak training more harder. Bagus. For the next competition. Okey Encik Suhadi, untuk kembangkan atlet MSN sendiri, untuk kembangkan atlet-atlet ni di peringkat akar rumbi, selain daripada bagaimana proses pencarian tu, adakah MSN sendiri cari di peringkat negeri ataupun bila dah peringkat negeri baru ambil? Kalau kita perhatikan apa yang dilaksanakan oleh MSN, kita ada bahagian pembangunan sukan. Bahagian pembangunan sukan ni maksudnya adalah bahagian yang bekerjasama amat rapat dengan Majlis Sukan Negeri dan juga Persatuan Sukan Kebangsaan. Setiap tahun kita menggalakkan negeri-negeri untuk melaksanakan kejohanan remaja kebangsaan. Kejohanan remaja kebangsaan ni maksudnya juara itu adalah juara remaja kebangsaan, dan sebahagian besar daripada mereka ni lah akan menjadi feeder group untuk ke bahagian atlet elit. Di samping itu, untuk umur di bawah 15 tahun, kita juga ada camp-camp seperti camp bakat. Juga kita menganjurkan circuit. Circuit ni adalah satu dia lebih terbuka dan dia akan menggamit lebih ramai orang yang kita tak dapat capai untuk turut serta dalam circuit tersebut. Kita juga ada circuit untuk sukan para, sukan untuk OKU tu. Di mana kadang-kadang ibu bapa yang ada anak OKU, dia simpan anak dia kadang-kadang dengan perasaan yang rendah kan, ataupun rendah diri, ataupun dia rasa malu untuk mengetengahkan anak dia. Tapi apabila dia tahu ada circuit para dibuat oleh Majlis Sukan Negara, mereka menghantar anak-anak dia untuk mencuba bakat anak-anak dia dalam sukan tersebut. So ini adalah merupakan satu peluang untuk lebih ramai atlet di peringkat akar umbi, di peringkat kampung-kampung, di estate, di perkampungan orang asli, untuk mengetengahkan bakat mereka. Dan di sana juga kita menghantar jurulatih-jurulatih kita, dan sekiranya mereka mendapati atlet-atlet ini mempunyai potensi untuk diketengahkan di peringkat negeri, dan kita akan bantu mereka dari segi untuk kejurulatihan dan juga dari segi consultation untuk meningkatkan lagi pencapaian mereka. Dan sekiranya mereka boleh pergi lebih jauh, dan Majlis Sukan Negara akan membantu untuk memperbanyakkan lagi kejohanan. Sebagaimana Ho Ying tadi, kejohanan ni adalah merupakan lebih banyak kejohanan yang mereka ceburi, lebih confident diri mereka, dan mereka tahu di mana keadaan mereka sekarang. Tetapi dari segi sainsnya, kita juga ada periodization plan. Maksudnya ada kejohanan-kejohanan yang kita rasa mungkin tidak sesuai untuk kita pergi disebabkan terlampau kurang penyertaan, ataupun negara-negara yang bertanding tu tidak mencapai hasrat untuk mewujudkan saingan yang betul-betul sengit kepada pemain kita. Jadi kita memilih kejohanan-kejohanan tertentu untuk kita menghantar atlet supaya mereka mendapat pendedahan. Selepas pendedahan ini, walaupun mereka tak menang, tapi pendedahan ini akan memberikan mereka satu skills yang berlainan, satu perspektif yang berlainan dalam diri mereka dan juga dalam sukan, termasuklah strategi perlawanan mereka. So inilah yang akan memberikan satu career pathway yang lebih selaras dengan seorang atlet. Kita kena berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kesemua nilai keluarga Malaysia adalah berpaksikan kepada keluhuran perlembagaan persekutuan seperti yang telah termaktub dalam rukun negara. Ibarat sepohon pokok, akar keluarga Malaysia bertunjangkan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, manakala ranting menjulang kukuh nilai-nilai keluarga Malaysia yang kemudiannya membuahkan hasil seperti daun, bunga dan buah yang subur dan inayahnya memanfaatkan rakyat. Dan inilah metafora keluarga Malaysia.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Bual Konti pada malam ni. Masih bersama saya Encik Suhardi dan juga Ho Ying pada malam ni. Jadi saya nak ajukan soalan seterusnya kepada Encik Suhardi. Encik Suhardi, seperti yang kita sedia maklum, pada Sukma ke-20 kali ini ada banyak acara baru yang dipertandingkan. Yang paling menarik saya rasa yang kanak-kanak zaman sekarang ataupun remaja zaman sekarang yang pastinya suka adalah e-sukan, di mana Dota dan juga PES dipertandingkan. Mungkin Cik Suhardi boleh kongsikan sikit tentang sambutan e-sukan ni. Okey, e-sukan ni adalah merupakan satu sukan baru dan ada sekurang-kurangnya 5, termasuk Mobile Legend, Dota, PES yang juga turut dipertandingkan. Hasrat Jawatankuasa Pengelola ialah untuk memastikan bahawa perkara ini selari dengan hasrat anak-anak muda. Sekarang ni kita dapati anak-anak muda begitu gemar untuk terlibat dalam e-sports kan. Di Majlis Sukan Negara sendiri kita ada satu office, satu konti untuk e-sport. Maksudnya kalau atlet-atlet yang lain dia rasa macam dah down sikit, latihan keras, dia boleh masuk ke satu bilik khas, dia boleh terlibat dalam e-sport kan. Sebab ni kena makan release dia punya tension Hasrat kita ialah kita melihat bahawa e-sports ni adalah merupakan sukan yang bukan sahaja sedang meningkat naik di Malaysia, tetapi akan menjadi satu sukan yang akan menyumbang kepada industri sukan di masa depan. Dan kita lihat dari segi hadiah dalam e-sport pun begitu lumayan sekali. Dia salah seorang daripada kita punya pemenang pingat emas hari tu, dia menang, dia dapat about 16 million. 16 juta pada usia 18 tahun. Yang million kan. So bayangkan. Jadi ini yang kita nak lihat supaya satu hari nanti mungkin Malaysia boleh menjadi powerhouse dalam e-sport kan. Kalau kita lihat di Sukan C baru-baru ni pun kita dah begitu mantap dalam e-sport. Tetapi kalau kita dapat melatih atlet-atlet ni pada usia yang lebih muda, mungkin pada usia yang matang, mereka akan lebih berjaya dalam bidang ini. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan juga mengambil kira kedua-dua sukan prestasi tinggi dan juga sukan-sukan yang digemari oleh anak-anak muda trending masa ni. Sebagai selaku penganjur untuk Sukma ni, macam mana nak menarik minat atlet-atlet muda lain yang rasanya ada bakat di peringkat sekolah, di peringkat sekolah seperti yang saya difahamkan tadi, Encik Suhardi cakap kepada saya sebelum kita masuk ke dalam studio, di mana atlet-atlet ni bukan setakat di peringkat daerah, bukan setakat yang menang pingat emas, tapi yang dapat pingat gangsa ataupun perak pun akan diambil juga untuk digilap bakat ni. Jadi bagaimana proses tu? Betul. Apabila seseorang atlet tu kita dapati mempunyai kecenderungan tertentu dalam sukan-sukan tertentu, apa yang kita laksanakan ialah kita pastikan kita membuat psychological profile. Based on the profile athletes ni, kita akan dapat tahu kecenderungan yang mana sesuai untuk atlet tersebut. Dan kecenderungan itu dikaji oleh Majlis Sukan Negara. Sekiranya kita dapati dia tidak boleh pergi jauh dalam sukan yang dia inginkan, tetapi kecenderungan sebenarnya adalah dalam sukan yang lain. Contohnya Azmi Ibrahim contohnya. Dia sebenarnya bukan seorang pemain bola, dia seorang pelari. Apabila kita tukar daripada pemain bola kepada seorang pelari, dia boleh pergi lebih jauh daripada dia menjadi seorang pemain bola. So this profile atlet ni akan memberikan kita satu data yang boleh kita rancang career pathway di dalam bidang sukan-sukan yang diminati. So ini yang kita nak, supaya walaupun kita ada pemenang pingat emas, pingat perak dan pingat gangsa, tetapi di luar sana ada lagi atlet-atlet yang mungkin tidak mempunyai akses kepada pertandingan-pertandingan di peringkat negeri contohnya. Dia hanya ada akses di peringkat daerah ataupun di peringkat kelab, atau macam Ho Ying tadi di peringkat sekolah aja kan. So ini adalah merupakan akses ini yang kita ingin cungkil supaya kita tidak kehilangan bakat-bakat yang terpendam yang sebenarnya ada di kalangan atlet itu, yang kita perlu gilap dan kita congkilkan. So ini seharusnya dibuat bukan saja oleh Majlis Sukan Negara tetapi oleh Majlis Sukan Negeri bersama dengan persatuan-persatuan negeri. Baik, Ho Ying, selepas Sukma, bagaimana Ho Ying kembangkan bakat Ho Ying lagi untuk berada masuk ke peringkat yang lebih tinggi? Lepas tu Sukma itu competition, and then I ada fikir macam SEA Games is my another target. SEA Games is another target. So tapi 2014 kan ada itu Commonwealth Games. So time tu I pun
macam no experience because my first time for Commonwealth Games. And then I campur saya punya senior semua. Ini Commonwealth Games kami ada target nak at least ada 1 medal. So masih kasih saya sebab I tak pernah main, I tak tahu itu medal susah ke senang. So I dengar saya punya senior cakap macam ni, so I pun set one of the target for it, Commonwealth Games. And then before the competition 2014, I pun lepas Sukma, I pun training harder. Kami ada pergi itu overseas China, training semua. Mana Hoying menjalin latihan di negara China? Ya, betul. Selalu itu ada dengan kerjasama Majlis Sukan Negara. Yes, sama Majlis Sukan. Ya. Mana ada jugalah camp yang untuk di negara luar untuk main untuk sukan pingpong ni. Betul, secara berkala memang kita hantar. Macam Hoying masa tu dia pergi, dia punya target adalah untuk sukan Commonwealth di Glasgow, betul kan Hoying? Betul. Tahun 2014. So prior to that dia ke China untuk mengambil lebih banyak pengalaman dengan pemain-pemain di China supaya mereka lebih bersedia. Yes. So after pergi China, kami terus pergi to Commonwealth Games lah. And then I pun sukses dapat another higher level dari Sukma. So Commonwealth Games I sukses dapat silver as well. Oh, tahniah Hoying. Thank you. And then macam itu hati, lagi you dapat lagi tinggi, you macam sacrifice. And then you lagi dapat banyak motivasi ya untuk for the next competition, next training. Jadi untuk sukan C yang akan datang di Kemboja ni, Hoying akan terlibat sama? I akan pergi. Tapi before that, maybe yang maybe World Championship kan, saya difahamkan yang Hoying akan pergi World Championship tu next week. Next week. Itu kat mana tu Hoying? Itu dekat China, Chengdu. Chengdu, ya. Baik Encik Suhadi, bagi yang atlet-atlet yang berjaya mencipta nama di Sukma lepas tu tenggelam dan juga tak ada follow up tentang perkembangan mereka, yang tiba-tiba kat Sukma menyelah tapi pada peringkat seterusnya mereka macam hilang arah tujuan. Apa pandangan Encik Suhadi tentang tu? Sebenarnya atlet ni amat bernasib baik. Sebenarnya apabila mereka berjaya mencipta nama di sukan Malaysia, sebenarnya mereka juga boleh yang pertama boleh memohon untuk melanjutkan pelajaran di universiti. Kita ada satu program khas yang dipanggil sebagai Prayu, di mana atlet ini sebenarnya boleh memohon kepada Majlis Sukan Negara dan kepada KPT untuk memasuki universiti melalui saluran khas. Maksudnya saluran khas ni apabila mereka mencapai kriteria minimum dalam prerequisite untuk masuk ke universiti, mereka boleh memilih universiti mana dan kursus yang mereka inginkan. Kita mungkin boleh memilih kursus-kursus dan juga universiti yang ada kaitan dengan kursus yang diminati, accountancy, ada juga yang masuk bidang perubatan, ada yang masuk bidang nursing dan sebagainya. Dan kami membantu atlet untuk memasuki universiti. Bukan setakat itu, kita juga menyediakan peluang-peluang beasiswa kepada atlet tersebut. Beasiswa KBS, kita ada beasiswa KPT, dan sebenarnya ramai banyak universiti yang sebenarnya berminat dengan untuk mengambil lebih ramai atlet, kerana atlet ni juga berpeluang untuk mewakili universiti di University Games. Kita ada Asian University Games. Macam baru ni di Bangkok. Baru ni di Bangkok ya. Dan inilah peluang career pathway yang mereka lalui. Dan kalau boleh dia tidak bergiat secara sepenuh masa, dia bergiat sebagai seorang manager untuk mengusahakan perusahaan dia supaya dia terus boleh menjalani latihan dan juga terus dapat macam passive income. Ya, dapat passive income dan dia tidak terencat bidang latihan dia di situ dan dia ada masa untuk menjalani latihan. Soalan yang terakhir kita sebab masa tak mengizinkan kan. Sudah semestinya di setiap edisi Sukma pasti ada rekod-rekod baru dicipta dan ada juga yang tidak terlepas daripada beberapa kontroversi yang timbul seperti atlet yang masih dibelenggu isu doping. Dan juga ada atlet yang tidak dapat diiktiraf rekod mereka atas faktor-faktor tertentu. Jadi apa tindakan yang diambil oleh MSN untuk memperbaiki dan menambah baik kualiti yang ada pada atlet ni? Okey, Jawatankuasa Pengelola Sukan Malaysia, kita sedia untuk mendengar apa sahaja pandangan daripada masyarakat. Tetapi satu perkara yang kita perlu sedar bahawa menganjurkan Sukan Malaysia ni sebenarnya lebih berat tanggungjawabnya daripada menganjurkan Sukan C. Kerana Sukan C kita ada 11 negara je. Tetapi menganjurkan Sukan Malaysia ni kita ada 14 negeri
termasuk Brunei Darussalam. 15 negeri sebenarnya yang bertanding. Oh. Tetapi dalam isu doping, sebenarnya Majlis Sukan Negara tidak berkompromi. Sekiranya ada di antara atlet yang didapati positif dalam doping, mengikut peraturan kita, peraturan AM Sukan Malaysia, mereka secara penglibatan mereka secara rasminya akan terbatal apabila mereka disahkan sebagai positif doping. Tetapi dalam kes angkat berat contohnya, apabila Persekutuan Angkat Berat Malaysia mengambil satu langkah yang saya anggap sebagai drastik untuk pull out dua negeri iaitu Terengganu dan juga Perlis daripada terlibat dalam Sukan Malaysia, Jawatankuasa Pengelola berpendapat bahawa langkah ini adalah langkah yang agak regresif, ya. Dia tidak memberikan banyak manfaat dari segi jangka panjang. Sepatutnya atlet yang mengalami yang disqualified itu adalah hanya atlet yang didapati positif, bukan negeri tersebut. Kerana peraturan Sukan Malaysia tidak ada satu klausa yang memberikan kebenaran untuk kita membatalkan penyertaan negeri. Jadi Majlis Sukan Negara dan Jawatankuasa Pengelola mengambil langkah untuk terus menganjurkan sukan angkat berat, dan kami telah menghubungi ke semua pegawai-pegawai yang mempunyai kelaikan untuk turut membantu, kerana kami memikirkan bahawa ada ramai atlet-atlet angkat berat di seluruh negeri yang akan terkesan sekiranya kita membatalkan acara angkat berat ataupun kita membatalkan penyertaan negeri Terengganu dan juga Perlis. Tetapi kalau kita batalkan keseluruhan pertandingan, ia akan memberikan kesan dari segi emosi kepada anak-anak muda ni yang baru dah 4 tahun tunggu untuk masuk SUKMA, tiba-tiba tak boleh masuk SUKMA disebabkan peraturan yang terlampau ketat yang dikenakan oleh persatuan. Sebab itu semalam apabila beberapa hari yang lepas apabila kita mulakan pertandingan angkat berat dan kita dapati pertandingan berjalan lancar, ada banyak rekod juga yang dihasilkan. Tetapi kerana Sukan Malaysia kali ini adalah di bawah 23 tahun, maka kita tidak boleh mengiktiraf rekod itu sebagai rekod SUKMA. Tetapi sekiranya rekod itu dibuat melebihi daripada rekod kebangsaan ataupun rekod-rekod temasya yang lain, kita masih lagi berunding dengan persatuan supaya rekod itu diiktiraf, kerana adalah menjadi satu ketidakadilan kepada atlet sekiranya mereka telah mencapai satu tahap yang tinggi tetapi kita nafikan rekod mereka, pencapaian mereka disebabkan oleh keputusan yang berdasarkan kepada emosi. Baik, terima kasih Encik Suhadi di atas perkongsian yang begitu penting dan juga begitu bermakna. Kalau anda minat sebarang aktiviti sukan, bagi tahu bapak-bapak seperti Hoying sendiri. Bapak tu dorongan kuat bagi Hoying berjaya sampai sampai tahap ni. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Suhadi, Hoying kerana sudi datang ke Bual Konti pada malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Baik, itu dia Bual Konti pada malam ni. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami di saluran berita RTM sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.